Tiba-tiba, pam, kena lempang, jadi bangsat juga. Sebab apa? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam cium tangan ibu dan bapa. Apa hal? Selamat kembali ke dalam channel kegemaran ramai, RH TV, dan masih bersama dengan saya, Rais Hamid. Ya. Okey, sepatutnya untuk video kali ni aku nak buat konten yang lain macam aku cakap dalam video yang sebelum ni. Aku nak buat konten pasal askar kerahan ataupun askar simpanan. Tapi tadi tengah aku buat kerja sikit-sikit, tiba-tiba aku teringat satu momen yang memang aku rasa aku kena share dengan korang. Aku kena share dengan korang. Keadaan ataupun situasi ataupun momen yang aku nak share dekat korang ni, aku tak tahu, maybe pada aku je yang aku rasa bangsat sangat benda ni masa aku dekat dalam latihan tentera. Mungkin pada orang lain yang pernah lalu benda ni semasa latihan tentera, mungkin akan rasa benda ni normal, benda ni tak ada apa-apa. Tapi rasa-rasa akulah, siapa yang pernah menjalani latihan tentera, tak kisahlah korang latihan kadet ke, latihan rekrut ke, prajurit ke, aku rasa korang rasa benda yang sama macam aku rasa sekiranya benda ni terjadi dekat korang. Benda ni pun sebenarnya aku tak sure sangat sama ada benda ni betul-betul ada dalam SOP latihan tentera ke ataupun tak ada ke, aku tak sure. Tapi insya-Allah benda ni sekiranya anda di dalam latihan tentera wajib akan kena lalu benda ni. Pada aku benda ni sangat bangsat bagi aku sebab aku rasa firstly benda ni kadang-kadang hanya digunakan sebagai alasan untuk memulakan sesi pembelasahan pelatih ataupun junior ataupun sesi nak hell korang. Untuk nak bagi korang senang faham lagi, kira benda ni sengaja dibuat walaupun tak ada keperluan, walaupun benda ni bila dah dibuat tak ada apa-apa yang jadi pun, tapi masih digunakan sebagai alasan untuk belasah pelatih ataupun belasah junior. Agak-agak korang boleh teka tak apa benda yang aku maksudkan yang paling bangsat yang pernah aku lalu dekat dalam tentera ni? Benda ni ataupun situasi ni ataupun keadaan ni ataupun momen ni dinamakan sebagai standby bed ataupun room inspection ataupun pemeriksaan bilik ataupun pemeriksaan kebersihan bilik kalau nak lagi spesifik lah. Aku cerita sikit apa benda yang standby bed ni sebenarnya. Dia punya prosedur standby bed ni adalah mula-mula pelatih dikehendaki berdiri di hadapan ataupun di sebelah katil masing-masing dan kemudian sama ada jurulatih bertugas ataupun tak kisah mana-mana jurulatih pun boleh ataupun senior yang bertugas ataupun mana-mana senior akan datang dekat bilik korang ataupun dekat dorm korang ataupun dekat korang punya hostel untuk nak memeriksa kebersihan bilik, kemantapan bilik korang. Dan bukan setakat kebersihan je yang akan diperiksa ataupun akan dicek oleh orang-orang ni, tapi juga dari segi standardization, dari segi layout, dari segi cara kita organize dan macam-macam lagi yang akan diperiksa. Tujuan dia adalah satu, untuk nak make sure korang punya bilik ataupun penginapan tu berada di dalam keadaan tip-top, bersih yang tip-top ni tau. Bukan bersih yang cekai-cekai punya bersih ni, bersih yang paling punya bersih. Dan juga untuk menentukan yang pelatih-pelatih ni supaya sentiasa berada di dalam standard yang tinggi sebagai seorang tentera. Kalau nak cerita dekat korang standard apa yang nak kena jaga tu, aku pun tak tahu nak explain macam mana. Kadang-kadang benda tu it's ridiculous sangat, tapi as a pelatih memang akan rasa benda tu ridiculous lah. Tapi bila korang dah besar, bila korang dah kerja nanti sebagai tentera, bila korang dah mula bertugas, somehow korang akan rasa benda ni macam memang patutlah benda ni diajar, diterapkan. Dia more like untuk tune korang punya mental tau. Macam mana cara korang buat benda tu, macam mana cara korang organize, macam mana cara korang make sure benda tu. Jadi antara benda-benda yang akan diperiksa ataupun benda-benda yang korang kena pastikan supaya korang punya room inspection ataupun standby bed tu berjaya tanpa kena marah, tanpa buat salah ataupun kira standby bed yang perfect lah. Okay, ciri-ciri dia adalah habuk mesti tak ada, mesti zero
habuk. Tak kisah dekat sudut mana pun. Korang bayangkan dekat korang punya bilik penginapan tu, dia akan ada katil, dia akan ada meja study, dia akan ada almari, and then dia ada suis lampu, and then dia ada tingkap dan sebagainya lah. Korang cuba gambarkan macam tu lah. Setiap inci sudut di dalam bilik itu, tak kisahlah dekat mana, dekat tingkap ke, dekat katil ke, dekat almari ke, tak boleh ada habuk langsung. Nampak tak? Sampai aku punya tangan dah menggigil. Tapi itulah kan maksud aku yang keadaan paling bangsat tu kan. Inilah kebangsatan yang aku nak cerita dekat korang ni. Kadang-kadang kan proses nak membersihkan setiap inci sudut bilik itu, aku tak tahu lah macam mana kita orang punya make sure. Korang fikir lah sampai tahap kan kita orang spare kain buruk dekat dalam poket kita orang masa room inspection tu ataupun standby bed tu tengah berlaku. Mana tahu tiba-tiba terlupa kan, oh at least aku ada kain buruk lah. Kita orang pelatih-pelatih ni ataupun cadet ni masa tu fikir memang semua tempat kita orang dah check, dah lap segala bapak habuk. Dekat atas almari, dekat bawah katil, dekat lantai, dekat tingkap, dekat kipas, dekat lampu, memang semua dah check. Memang rasa memang dah perfect dah. Memang tak ada habuk. Sekali jurulatih datang, senior datang, check, sap, dia sentuh dekat bawah suis. Kau tahu tak kotak suis yang lampu, suis lampu tu, dekat bawah suis tu kan macam ada ruang sikit tu. Dekat bawah tu, sap, ada habuk. Aduh, kita orang masa tu punya lah, ya Allah, kenapa aku tak terfikir bawah tu nak kena lap lah. Itu adalah punca-punca bahawa malam korang akan menjadi malam yang panjang lah. Memang dalam banyak-banyak standby bed yang kita orang kena, adalah cuma 1-2 kali standby bed je yang memang kita orang kata memang satu kejayaan yang besar lah. Sebab memang bila jurulatih ataupun senior check, memang tak ada habuk. Memang cakap memang kita power hari ni. Kita power sebab tak ada habuk. Itu memang tip-top lah. Itu kalau nak cakap pasal habuk lah, sekali dengan pasir apa semualah. Seterusnya adalah layout. Layout ni kalau nak bagi korang faham adalah cara susunan barang. Benda yang korang present, yang orang masuk dia akan nampak. Contohnya macam korang punya bantal letak macam mana, kasut letak macam mana, pakaian dalam almari kena macam mana, barang-barang dalam almari, aksesoris dan sebagainya kena macam mana. Dan semua benda tu dia ada spesifikasi dia yang tersendiri. Contohnya macam kasut yang kita orang pakai semasa dalam tentera lah. Dia ada spike boot, dia ada drill boot, dia ada Wellington boot, dia ada kasut potong. Dan korang kena bayangkan kasut tu mesti disusun mengikut ketinggian. Contohnya yang tengah tu adalah drill boot, kemudian sebelah kiri dan kanan dia tu adalah spike boot, kemudian Wellington boot, dan hujung sekali dua-dua ni adalah kasut potong. Dan mesti disusun dekat hujung katil. Dan bukan itu saja, kasut-kasut ni perlulah berada di dalam keadaan kilat yang siap boleh nampak gigi korang dekat permukaan kasut tu. Dan lagi, setiap tali-tali tu mestilah diikat dalam keadaan sempurna. Dan lagi, ni dia dah masuk bab-bab yang mengarut lah ni. Dalam lubang kasut tu, contohlah macam boot tu kan, bila kita dah ikat dia akan ada macam lubang lah, lubang yang untuk isi kaki tu. Dalam tu mesti kita orang isikan dengan tin air yang kosong, dan tin tu mesti dispraykan dengan color hitam supaya sama color dengan kasut tu. Lepas tu lagi ada lagi tapak. Okey, tapak kasut mestilah bersih, tak berhabuk dan mesti berwarna hitam. Okey, korang bayangkanlah kasut yang korang dah pakai tu, kalau korang jalan ke apa benda ke, lepas korang dah pakai, walaupun dah dibersihkan, okey, tak ada habuk, tak ada pasir apa semua, tak ada batu, bawah tu mestilah dia dah berubah jadi warna macam kelabu-kelabu sikit kan. Tapi korang kena bagi dia jadi color hitam. Itu macam mana tu? Dan part yang bangsatnya adalah bila time sini ataupun jurulatih check, bila dia dah check, dah perfect dah ni, dia siap angkat. Okey, layout dah betul ikut ketinggian. Okey, kasut kilat, okey, nampak gigi apa semua, memang tak ada masalah. Tali diikat betul, tapak semua dah okey, dah hitam. Okey, dekat beranda kasut pun, kita kiwi bagi hitam juga. Pak, ada salah juga. Korang nak tahu salah dia apa? Salah dia macam yang aku cakap tadi tu, tin air yang kita dah spray kali hitam dan kita dah masukkan dekat dalam tu, dalam tin tu ada habuk, babe.
ada habuk. Itu pun dikira salah. Kena belasah. Itu baru kasut. Tak masuk lagi katil, tak masuk lagi almari. Korang bayangkan, dalam almari baju korang tu, setiap baju mesti disusun mula-mula ikut color, ikut jenis. Dia kena color start daripada color yang gelap pergi ke color yang cerah. Lepas tu t-shirt yang dilipat mesti dalam saiz yang standard. Okey, segi 4 sama. Dan kalau korang tengok, bila baju tu dah dilipat, bila dah disusun, dia akan jadi macam tingkat lah kan. Kalau korang tengok, baju tu mesti dia straight je. Dia straight sebab saiz dia sama kan. Mesti straight je, mesti ada bucu lah, apa benda lah. Dan baju tu mesti dilipat ke dalam. Dia tak boleh lipat yang kalau macam t-shirt yang ada V-neck tu kan, dia mesti lipat ke dalam. Supaya nampak yang bahagian luar je. Belum habis lagi. Kalau dalam almari ni, color hanger mesti semua sama. Tak boleh ada hanger yang berlainan jenis ataupun berlainan warna. Korang bayangkanlah nak cerita pasal kebangsatan dia tu kan. Aku dah susun baik, dah lipat. Okey, lipat baju guna kotak. Sebab nak make sure dia punya saiz dia semua sama. Lipat guna kotak apa semua. Kira kotak tu menjadi macam template lah. Okey, nak lipat baju mesti sama besar tu. Dah check. Okey, segala habuk semua dah tak ada. Okey, check layout apa semua. Jarak guys, jarak antara hanger tu, baju yang digantung tu mesti sama. Mesti, okey, dia punya jarak dia adalah 1 jari antara hanger tu. Aku dah rasa memang dah perfect dah masa tu. Aku rasa aku punya almari yang terbaik. Tiba-tiba kena lempang. Jadi bangsat juga. Sebab apa? Sebab saiz lipatan baju aku tu tak sama dengan body bilik aku. Faham tak? Contohnya macam aku punya lipatan baju tu, dia punya panjang dan lebar dia adalah 1.5 meter ataupun 1 meter. 1 meter lah senang. 1 meter kali 1 meter. Okey, nak bagi dia segi 4 sama. Tapi member sebelah aku punya almari, dia punya baju, dia sudah ukur 1.5 meter kali 1.5 meter. Walaupun dia kemas dan aku punya kemas, tapi disebabkan lipatan tu tak sama saiz, kena juga guys, kena juga. Belum lagi masuk bab katil. Katil memang of course lah, korang punya cadar memang kena super duper punya tegang. Okey, siap nanti diorang akan campak kunci lah, diorang akan campak something lah. Bila dicampakkan benda tu dekat atas katil, benda tu akan bouncing balik. Contohnya campak kunci lah, bouncing balik kunci tu tanpa meninggalkan kesan kromot dekat tilam tu ataupun dekat cadar tu. Cadar pula masa tu wajib color putih. Memang dia tak boleh kotor sikit pun lah. Lepas tu lipatan blanket pula, lipatan selimut dia tu, dia ada cara lipat dia. Ada cara lipat dia guys. Dan besar lipatan blanket dekat hujung katil tu wajib sama besar guys. Sebab kita orang punya bilik dulu, dia contohnya satu bilik tu dia ada 3 katil tau. Dia ada 3 orang, so ada 3 katil. Dan katil tu disusun sebelah-sebelah lah. Bila kita tengok daripada sudut hujung katil yang pertama ni, kita nampak blanket tu, bila dah lipat tu kan, okay, blanket tu dia satu line je. Okay, besar lipatan dia tu akan menampakkan satu line je. So, barulah dikira sebagai sama. Kadang-kadang ada je, kadang-kadang adalah seorang ni terlipat besar sikit, terlebih sikit je. Kena juga guys, kena juga. Lepas tu pula masa tu kita orang punya camp tu dekat Alostar. So Alostar ni dia banyak yang serangga yang Charlie Brown ni lah. So memang kita orang tidur kena pasang kelambu. Wajib ada kelambu sebab nak mengelakkan nanti kena Charlie Brown tu kan. So kita orang punya kelambu tu pun kena lipat juga. Dan ada cara lipatan dia, ada standard. Kena lipat bagi nampak square. Uish, mesti kena letak dekat bawah bantal dan mesti sama besar dengan bantal. So bila tengok tu macam okey, dia cantik, dia sama. Ish, aku tak boleh tahan siut bila ingat balik standby bed ni. Dan benda ni membawa sampai aku ke flying school. Dia cerita dia macam ni lah. Selagi korang punya status dalam tentera ni adalah seorang pelatih ataupun student, selagi tu korang akan kena benda ni. Walaupun time tu aku dah commission, aku dah jadi pegawai yang bertauliah, dah ada pangkat, tapi time tu aku kena menjalani kursus asas penerbangan. Okey, aku kena jadi student pilot. Masih ada standby bed, tapi disebabkan time tu aku nak jadi pilot kan, so dia punya standard dia lagi mangkuk ayun punya bangsat. Yang paling bangsat sekali masa dekat dalam
Flying school ni adalah di samping benda-benda yang aku cerita masa kedek tadi, layout kasut lah, almari lah, katil lah, habuk lah, dia ada satu benda lagi yang akan dicek dan korang make sure benda tu kena buat secara kemas dan ada spek-spek dia. Benda tu adalah kertas minyak. Kertas minyak? Mesti korang tertanya-tanya kan, kertas minyak tu nak buat apa sebenarnya? Okey, kita orang punya bilik tu, okey, dia ada bilik lah, dia bilik and then dia ada tingkap. Korang perasan tak kalau design-design yang bangunan-bangunan lama ni, dekat tingkap dia, okey, dekat tingkap dia yang boleh buka tu, tingkap nako ke, tingkap yang baru tu ke, dia akan ada satu tingkap ekstra dekat bahagian atas tingkap yang boleh dibuka tu, orang kata tingkap angin lah, okey. Bahagian tingkap tu kena tutup pakai kertas minyak. Okey, yang bulat tu kena tutup, kena tampal dengan kertas minyak supaya lubang tu dapat ditutup. Dan bukan setakat tutup macam tu je. Dia ada gam khas yang korang kena pakai. Korang kena bubuh selotip dekat tepi dia. Dan yang paling best sekali, korang kena make sure yang korang punya tampalan kertas minyak tu kena dalam keadaan dia menjadi keras macam papan. Korang bayangkan kertas minyak tu boleh jadi macam papan, guys. So cara dia nak check adalah kertas minyak tu, tingkap tu, okey, dia akan ketuk. Dia akan ketuk kertas minyak tu. Dia nak rasa keras ke tak. Dia tak boleh kalau ketuk lembik macam kertas, dia akan lubangkan. Dia akan lubangkan, guys. Dia akan lubangkan. Dan tak ada alasan korang kena buat balik. Melainkan kalau masa nanti sini-sini check, bila dia ketuk kertas minyak tu, dia akan bunyi macam korang ketuk papan tu. Duk 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 duk, keras, bunyi padu. Bunyi sedap. Tak ada benda yang lembik-lembik macam kertas, tak ada. Itu dinamakan sebagai kejayaan. Kejayaan sebab korang punya kertas minyak tak kena lubang dengan sini. Dan yang last kali aku nak share dekat korang lah. Dia ada banyak lagi aku nak cerita. Kalau sampai 3 video pun aku rasa tak habis. Last kali aku nak share dengan korang, antara benda yang bangsat ialah toilet. Toilet, guys. Toilet mesti berada di dalam keadaan yang kering. Kering, faham tak? Kering, berkilat. Kepala pipe ke korang punya mangkuk tandas tu kena berkilat dan kering sekering-keringnya. Tak boleh ada basah, tak boleh ada kesan tapak kaki dan sebagainya. Benda ni yang paling aku tak boleh lupa, yang paling aku anggap bangsat sekali lah. Okay, ada sekali tu kita orang kena standby bed. Okay, memang dah check habis dah, memang dah tip top dah, bilik ke toilet ke. Okay, tiba-tiba nak dijadikan cerita bila senior masuk. Okay, tiba-tiba kita orang kena belasah juga. Sebab apa? Tak tahu macam mana dekat dalam toilet tu boleh ada najis. Sedangkan kita orang dah check dah, memang tak ada najis. So, yang ni yang aku kena explain dekat korang ni. Kenapa dia buat begitu? Sebab dia punya principle dia, okay, korang as a junior, korang tak boleh jadi perfect. Sebab dalam tentera, kalau korang junior, korang di dalam proses pembelajaran. So, kalau korang perfect je, okay, kalau korang perfect, bagus je, tak ada salah, macam mana korang nak belajar? Macam mana korang nak tahu benda tu salah ke tak? So, korang kena tahu dulu dengan membuat salah, barulah korang dikira belajar. Faham tak? Kadang-kadang salah tu tak ada pun, tapi sengaja dia ada-adakan kesalahan tu supaya korang boleh dibelasah, supaya korang boleh mendapat pengajaran. Macam aku cerita yang toilet tu lah tadi, walaupun dia tak ada tai, tapi sengaja dia adakan tai. Aku tak tahu senior pergi berak sekejap ke benda kan, ada tai, end up kena belasah, guys, malam tu. Ada sekali tu pula, memang benda ni yang paling havoc lah, dan aku rasa ramai juga yang pernah kena. Disebabkan keadaan bilik ataupun tempat penginapan kita orang tu tak mencapai standard yang dikehendaki, kita orang kena buat perbarisan katil. Faham tak macam mana? Katil mesti dibawa turun ke bawah dekat kawasan lapang yang tempat kita orang fall in, dekat tempat kita orang buat roll call pagi, roll call malam apa semua tu, kena bawa katil turun dan kena buat standby bed dekat bawah. So korang bayangkan, kena bawa katil tu turun, kena bentang cadar apa semua, kena buat kat bawah semua sekali, kena bawa katil turun dan katil tu kena berbaris. Itu ya kira hukuman yang paling berat masa tu lah. Itu zaman-zaman aku lah, zaman-zaman junior aku apa semua. Dan tradisi tu memang diperturunkan lah, turun. Tapi aku tak sure lah pada tahun 2020, 2021 ni sama ada benda ni masih
ada ke lagi dekat dalam tentera, dan kalau ada pun sama ada standard atau dia punya kebangsatan tu sama lagi tak dengan zaman-zaman aku lah. Aku rasa dah tak ada kot. Aku rasa maybe dah senang-senang. Dia dah tak ada standard kena semua sama, tak ada habuk bawah Swiss apa semua tu dah tak ada kot. Dan yang lagi bestnya, benda tu okey, contohnya macam lipatan baju, okey, cara aku gantung baju, aku terbawa-bawa babe sampai sekarang, sampai aku dah kahwin, sampai aku dah masuk 5 anak. Almari aku memang dalam keadaan yang lebih kurang lah macam standby bed punya keadaan lah. Baju lipat semua sama saiz, okey, baju gantung pun semua ikut color, okey. Dia punya jarak-jarak dia apa semua sama-sama macam tu. Aku masih terikut-ikut lah. Dan aku rasa benda tu satu benda yang bagus lah. At least aku bawa something yang bagus, okey, daripada tentera bawa ke dalam life civilian aku. Dan benda tu bagus sebab dia untuk memastikan yang aku sentiasa dalam keadaan kemas, bersih dan sebagainya. So itu je aku nak cerita dekat korang. Aku tak tahu sama ada semua rasa benda yang sama macam aku rasa, ataupun korang tak rasa apa-apa, ataupun korang rasa tak berat sangat pun standby bed ni dekat dalam tentera ni. Kalau korang ada rasa pengalaman yang sama, korang nak cerita macam mana kebangsatan dia yang korang rasa, korang boleh komen dekat bawah, ceritakan korang punya pengalaman. Aku rasa ramai askar yang follow aku punya channel ni, korang share. Okay, mungkin yang LLP punya, maybe yang Wataniah ke punya, mungkin lain sikit lah dia punya prosedur, dia punya level kebangsatan tu. Korang boleh share, cerita dekat bawah macam mana. Macam aku punya adalah standard pegawai kadet punya, pegawai kadet KTU yang dulu lah, bukan UPNM punya standard. Maybe diorang punya standard lagi tinggi ke lagi rendah ke, aku tak tahu. So please komen dekat bawah. Jangan lupa untuk share video ni, share, okay, mungkin dapat menggamit kembali nostalgia korang-korang dulu yang pernah lalu latihan tentera ni. Maybe dia akan teringat balik, maybe kenangan manis lah orang cakap, okay. Boleh share video ni. Jangan lupa untuk tekan butang like, okay, please like this video. Jangan lupa tekan butang subscribe. Kita the road to the 100k subscriber. Come on guys, sikit je lagi kita nak sampai 100k subscriber. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video lepas ni, sebab insyaAllah lepas ni aku buat lah, okay, video perbezaan antara angkatan tetap dengan askar simpanan ataupun kerahan tu, okay. Sebab benda ni aku nak kena share dengan korang, babe. Kalau tidak nanti dia punya adrenaline nak share dengan korang tu nanti dihilang pula. Stay tune, stay safe. Jangan lupa tekan butang-butang yang aku minta korang tekan tadi tu, tolong tekan, okay. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum, stay safe, kita jaga kita semua pun sihat insya-Allah, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Bye bye.